An-Nahl makna dia lebah. Tertib surah ke-16, bilangan ayat 128. Rukuk ada 16. Ini termasuk dalam surah Makkiyah juga. Tertib turunnya ke-70. Bilangan paragrafnya ada 6. Ada 6 paragrafnya. Kita tengok dulu mesej utamanya. Satu, perdebatan dengan orang-orang yang tidak mempercayai tauhid, risalah dan hari akhirat. Dua, tuntutan menerima Tuhan pencipta dan Rabb juga sebagai hanya yang layak disembah. Yang ketiga, arahan kepada orang-orang Islam supaya terus menyampaikan dakwah dengan penuh sabar, takwa, hikmah dan ihsan. Kita tengok dalam paragraf 1 ayat 1 hingga 21 ini ada. 1 hingga 2, Al-Quran diturunkan untuk menyeru manusia kepada tauhid dan memberi peringatan yang ada di dalam ayat 1 dan 2 dia. Biasalah kita tengok dalam semua surah-surah ni, mula-mula tu dia sebut tentang Quran dulu. Dia sebut tentang Quran. Sebab Quran itulah yang merupakan hidayat untuk umat kemudian. Ayat 3 hingga 21, dalil-dalil akli tentang tauhid khaliqiyah, yakni Allah sebagai pencipta. Dalil akli. Dalil-dalil akli itu pula dalil-dalil yang boleh diterima oleh akal. Dalil-dalil yang logik lah, logik. Paragraf yang kedua daripada ayat 22 hingga 34, pendedahan kesalahan dan jenayah yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy. Ayat 22 hingga 29, olok-olokan orang-orang yang tidak menerima adanya hari akhirat, yang sombong. Ini paragraf yang kedua daripada ayat 30 hingga 32 begini, iaitu pahala untuk orang-orang yang bertakwa. Daripada ayat 33 hingga 34, akibat buruk orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, yang sombong. Zaman diturunkan. Surah An-Nahl juga diturunkan di peringkat terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kira-kira pada tahun ke-12 kenabian sebelum baginda berhijrah ke Madinah lagi. Di dalamnya terdapat galakan berhijrah kepada orang-orang Islam yang dizalimi, bersabar dan bertawakal. Beberapa ayatnya diturunkan ketika berlaku kemarau yang dahsyat di Mekah, iaitu pada tahun ke-7 kenabian. Sesetengah ayatnya pula diturunkan ketika para sahabat dizalimi dengan dahsyat sekali, seperti ayat ke-106 yang dikatakan ia diturunkan berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada Ammar bin Yasir. Ayat itu membenarkan orang-orang Islam mengucap kalimah kufur untuk menyelamatkan diri dalam keadaan hati tetap teguh dengan iman. Sampai ke peringkat itulah. Ada ayat-ayat yang menggambarkan masa itu. Beberapa ciri khusus surah. Satu, permulaan surah dimulakan dengan dalil-dalil tauhid khaliqiyah, yakni Tuhan sebagai pencipta. Kemudian dinyatakan tujuan dan matlamat diutuskan para rasul. Itu ayat 36. Semua para rasul menyuruh manusia supaya taat kepada Allah dan menyembahnya semata-mata, di samping menjauhi dan mengelak diri daripada mengikuti taghut, iaitu pemimpin semasa yang derhaka kepada Allah. Itu ayat 36. Ani'budullah wajtanibut taghut. Semua boleh katakan rasul-rasul datang, dia bukan sahaja suruh orang mengabdikan diri kepada Allah sahaja, tetapi mereka juga dikehendaki mengelak diri daripada taghut, menjauhi taghut. Yang kedua, di dalam surah ini juga terdapat penolakan terhadap kepercayaan uluhiyah para malaikat. Ada juga manusia yang mengatakan malaikat itu yang layak disembah. Ini juga ayat ni, ayat 57 menolaknya. Yang ketiga, di dalam surah ini terdapat perbandingan di antara pemimpin muslim dan pemimpin musyrik, di mana kesalahan-kesalahan dan jenayah-jenayah yang dilakukan pemimpin musyrik didedahkan. Surah An-Nahl diturunkan sebelum surah Al-An'am. Ia semacam pendahuluan kepadanya. Di dalamnya juga terdapat beberapa hukum permulaan berkenaan halal dan haram sebagai persediaan untuk masyarakat Islam yang akan dibentuk di Madinah nanti. Itu dapat kita lihat pada ayat 115 dan 116. Perintah supaya berlaku adil, ihsan dan menjaga janji juga diberikan di dalam ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
Berkaitan surah An-Nahl dengan surah sebelum dan selepasnya. Di dalam surah Al-Hijr sebelum ini terdapat cerita tentang kebinasaan mustahzi'in, golongan yang suka memperolok-olokkan utusan Allah, dan mujrimin, yakni orang-orang yang durjana dan jahat. Di dalam surah An-Nahl ini pula dikemukakan cerita tentang pemimpin Quraisy yang musyrik dan sombong, mustakbirin pula. Diceritakan tentang mustakbirin. Yang kedua, surah An-Nahl meramalkan hijrah ke Madinah akan berlaku, di samping menyatakan kelebihannya. Ini dapat dilihat dalam ayat 41 hingga 110. Dia bagi gambaran dah. Gambaran itu bahawa akan berlaku. Di dalam surah Bani Israel selepas ini diajarkan doa untuk berhijrah dengan cukup jelas. Cuba lihat ayat 80 dan 80 hingga 81. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang berhijrah kerana Allah selepas mereka dizalimi. Cuba tengok. Masa ni Makkiyah ni. Ini surah Makkiyah. Ayat ni pun ayat Makkiyah. Tapi dikata orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Selepas mereka dizalimi, satunya hijrah ke Habsyah. Itu jelaslah telah berlaku. Hijrah juga. Kami akan sediakan dalam dunia ini kebaikan untuk mereka. Yang ni kalau kita tengok, yang mana pergi ke Habsyah itu tidaklah mencapai sampai ke peringkat ni, yang menumpang saja. Mereka tidak berjaya menegakkan sebuah masyarakat Islam tulen dan negara Islam, belum lagi. Lanubawwi'annahum fid dunya hasanah ni isyarat kepada adanya, wujudnya satu tempat yang memang istimewa, memang lebih daripada yang lain. Ini isyarat kepada hijrah ke Madinah. Inilah yang dikatakan isyarat kepada hijrah ke Madinah. Dan hijrah ke Madinah itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Dan orang-orang yang sanggup berhijrah ini disebutkan orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Sama ada hijrah Habsyah yang telah berlalu sebelum surah ini diturunkan ataupun selepas itu. Terutamanya kalau hijrah ke Madinah. Itu lagi besar pahalanya. Sama juga dengan kalau kita tengok ayat 110. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru. Di sini pun ada gambaran tu, isyarat kepada akan berlaku hijrah setelah betul-betul umat Islam ni terfitnah. Kalau hijrah ke Habsyah tu, dia fitnah tu tidak menyeluruh lagi. Hanya yang kena zalim ialah pengikut-pengikut bawahan, tak sampai kepada Nabi lagi, ke peringkat Nabi lagi. Yang betul-betul terfitnahnya bila Nabi itu diancam untuk dibunuh. Thumma jahadu, kemudian mereka berjihad. Jadi isyarat ni ada jihad. Adapun yang berhijrah ke Habsyah tu belum lagi ada semua tu. Jadi yang ada sebut jihad, ada sebut sabar ini semua berlaku semasa di Madinah. Ini berarti di dalam surah An-Nahl yang terdapat sebelum daripada surah Isra ataupun Bani Israel itu sudah ada gambaran. Sebab itulah kedudukannya terletak sebelum daripada surah Bani Israel. Surah Isra. Dalam surah Bani Israel pula dengan jelas, maknanya lepas daripada surah An-Nahl, surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu betul-betul dekat dia nak pergi. Sehingga Allah SWT ajar doa berhijrah kepada Nabi SAW. Menunjukkan hijrah itu sudah dekat sangat. Daripada situ kita boleh tengok perkaitan surah ni. Surah ni memang sesuai. Duduk sebelum surah An-Nahl ini sangat sesuai. Duduk sebelum daripada surah Bani Israel ataupun surah Isra. Sebab dalam An-Nahl hanya diberikan gambaran, bayang-bayangan sahaja. Tapi di dalam surah Al-Isra disebutkan ini. Doa, dia ajar doa. Maknanya sudah sangat dekat masanya untuk pergi ke tempat itu, tempat berhijrah itu. Ini dapat dilihat pada ayat 80-81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini semua ni doa untuk hijrah. Mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar. Mana suatu tempat yang kemudiannya akan menjadi contoh kepada masyarakat Islam, contoh negara Islam. Lepas tu waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu sampai ke peringkat itu, peringkat di mana
al-batil akan terhapus. Dan ia baru terhapus apabila sahabat-sahabat ni bersama Nabi berhijrah ke Madinah. Sebelum itu tidak. Orang Islam teraniaya, tertindas. Nombor 3, 10 perintah yang diberikan kepada umat Nabi Musa juga diberikan kepada umat Muhammad, yang merupakan umat terakhir, supaya dapat dijadikan sebagai asas kepada sebuah masyarakat Islam dan negara Islam yang akan terbentuk di Madinah Al-Munawwarah. Ini dapat kita lihat di dalam surah Isra juga. Ini 10 perintah ni yang diberikan dalam kitab Taurat dan diberikan kepada umat ini untuk menjadi asas kepada pembentuk sebuah masyarakat Islam dan negara Islam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Satu. Ini kalau kita perhati, jangan sembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, buat baik kepada dua ibu bapa. Dan seterusnya, ini semua disebut dalam ni. Disebut dalam ni hingga kepada beberapa ayat ni. Jangan bunuh anak-anak, jangan berzina, jangan bunuh orang, jangan menghampiri harta anak yatim, sempurnakan sukatan dan timbangan dan sebagainya. Ini semua ni, beberapa ayat ni menggambarkan 10 perintah Allah yang perlu dijaga oleh manusia untuk membentuk sebuah masyarakat yang Islam yang baik. Inilah sepatutnya dijadikan asas dalam negara Islam. Antara kata kunci dan tema utama surah. Satu, dalil-dalil tauhid khaliqiyah. Perhatikan kepada dalil-dalil yang diberikan sebagai bukti kepada tauhid khaliqiyah yang terdapat di dalam surah An-Nahl. Allah adalah Khaliq, pencipta langit dan bumi. Sebab itulah saya selalu sebut, jangan kita ta'assub sangat dengan satu-satu manhaj, satu kaedah dalam mempelajari ilmu tauhid dan lain-lain. Jangan ta'assub. Kita mesti terbuka. Kadang-kadang orang tu, kalau tempat kita terlalu ta'assub dengan sifat 20 tu, sifat 20 tu saja yang ditekankan. Sedangkan sifat Allah bukan 20 tu saja. Misalnya Khaliq, Tuhan sebagai pencipta, itu tidak ada di dalam sifat 20. Sedangkan ini besar ni, dalam Quran disebut dan ditekankan benda ni. Jadi dengan sebab itu kita kalau secara terbuka terima, kalau ada orang sebut sifat Tuhan yang lain dan itu dimasukkan di dalam sukatan akidah, itu bukan suatu yang bercanggah, bukan suatu yang salah. Bahkan itu adalah suatu cara yang baik. Misalnya menyampaikan tauhid khaliqiyah. Ini penting. Dan banyak lagi yang lain-lain. Kerana itu tidak wajar sama sekali manusia mengamalkan syirik dengan menjadikan makhluk setara dengan Khaliq. Misalnya ayat ni. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yusyrikun. Allah telah menciptakan manusia daripada nutfah, air mani. Oleh itu manusia hendaklah meninggalkan sifat suka membantahnya dengan mengenang kembali hakikat asal kejadiannya. Ayat 4. Khalaqal insana min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Siapa yang menjadikan manusia itu daripada air mani itu? Khalaqa, Allah. Ini menyabitkan tauhid khaliqiyah kita panggil. Selalu sebut Khaliq, selalu sebut Khalaqa. Maknanya dia bersifat dengan sifat tu lah. Berapa banyak ni? Berapa banyak sebut? Tiba-tiba kita tak sebut langsung, tak sentuh langsung pun benda tu. Padahal benda tu penting. Dengan sebab tahunya sifat itu, manusia lebih tertarik lagi, lebih dekat lagi untuk menerima Islam itu. Ini semua disebut nutfah apa ni? Dalil anfusi orang panggil. Ini dalil anfusi. Bukti bahawa Tuhan yang menciptakan kita. Dan Tuhan yang akan memberi jalan kepada kita. Jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Kita nak pilih yang mana? Jadi nutfah itu sangat kecil. Sangat kecil. Setengah-setengah saintis kata dalam nutfah itu, air mani itu, kalau tidak juta pun ratusan ribu ada. Kita panggil sperma, ulat-ulat benih yang ada dalam itu. Yang ada dalam itu. Bila masuk dalam rahim itu, telur ibu itu yang dikeluarkan oleh ovarinya, 1 biji sebulan. Kalau bertemu dengan yang banyak-banyak ni mengelilingi, yang ratusan ribu ni mengelilingi telur tu satu. Kalau mana-mana satu saja.
bertemu dengan telur itu, maka jadilah manusia. Maknanya daripada sekian banyak tu, kita satu ulat tu saja. Daripada, kalau kita kata juta-juta lah, yang Tuhan takdirkan pilih untuk bertemu dengan telur, maka jadilah satu orang. Kalau ulat benih lain, kira-kiranya tak jadi macam kita tu. Jadi macam lain lah. Sebab kalau kita tengok adik-beradik kita pun tak sama dengan kita, rupanya. Padahal bercampur dengan telur ibu yang sama tu juga. Allah SWT pilih daripada berjuta-juta tu. Kalau kita kata juta lah ataupun ratusan ribu, pilih untuk jadikan kita. Kemudian mereka kata wallahu alam lah. Ini boleh dicek, mungkin datang orang lain pula, dia kata macam lain pula. Kalau nak kira saiznya, ukuran itu, ulat benih tu, kalau 1 inci 1/42,000 daripada 1 inci. 1 inci bagi 42,000, satu daripadanya. Itu satu ulat benih. Maknanya kalau kita tengok dengan mikroskop, tak nampak tu, kecil sangat. Itulah manusia yang sombong sangat, yang suka membantah. Fa idza huwa khasimun mubin. Manusia kena sedar hakikat dia, kena tahu kejadian dia, barulah dia berasa lemah, barulah dia berasa tak ada sombong tu. Tak ada sombong tu. Kalau semasa bertebah tu orang baling dia ke dalam longkat, dia nak buat apa? Nak buat apa? Ulat-ulat ataupun binatang-binatang pergi patuk, pergi sudu, makan gitu, hilang lenyap gitu. Tiba-tiba Allah SWT pilih kita dalam banyak-banyak tu untuk menjadi seorang manusia. Kita pula menderhakainya. Siapa yang menjadikan kita? Di mana kita pada ketika itu? Lam yakun syai'an mazkura. Sesuatu yang tak dapat disebut. Sesuatu yang tak dapat disebut. Tak boleh nak tunjuk mana-mana. Kita. Allah juga mencipta binatang-binatang ternakan yang sangat berguna untuk manusia. Kerana itu, dialah yang patut disyukuri dan disembah. Jadi binatang-binatang itu bukan untuk dijadikan Tuhan, disembah. Tuhan buat untuk kita. Kita ni Tuhan buat untuk dia. Tiba-tiba kita pergi sembah binatang-binatang. Sepatutnya tak layaklah sembah ni. Sembah Tuhan yang menjadikannya. Khalaqaha wal an'ama khalaqaha. Inilah menyabitkan tauhid khaliqiyah. Tuhan sebagai pencipta. Dia cipta tu macam-macam maksudnya dan penuh dengan keajaiban. Allah SWT telah mencipta kuda, bagal dan keledai sebagai kenderaan dan sebagai perhiasan untuk manusia. Allah akan terus mencipta banyak lagi benda-benda, yakni kenderaan-kenderaan lain di masa akan datang yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Oh, ini terasa sangat kita yang hidup di zaman ni. Cuba kita baca ni. Wal khayla wal bighal wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamu. Maknanya bagal, himar untuk kamu naiki dan sebagai perhiasan. Orang zaman dulu bangga dia naik kuda, dia berapa harganya, hebat, bergaya di atas kuda tu. Himar pun dia bergaya. Kita sekarang ni tak mahu tengok dah himar, apa lebihnya. Ni orang zaman dulu punya, kita nak. Wa yakhluqu ma la ta'lamu. Tuhan akan menjadikan banyak lagi kenderaan yang kamu belum tahu. Zaman kita ni boleh tengok. Itulah Tuhan. Saya tak perlu dah kepada unta tu, kuda tu, bagal nak buat apa? Belum orang najis. Belum orang najis. Kalau dia kibas sikit, ekor dia tu kena najis dia, kena baju kita. Tak ada lah yang sombong tadi, yang bergaya tadi. Cuba naik kereta, naik jet, naik kapal terbang, naik kapal mewah. Itu kenderaan yang Tuhan buat kemudian. Siapa? Khalaqa wa yakhluqu. Inilah tauhid khaliqiyah. Tuhan semua buat. Ada yang tidak melalui secara langsung Tuhan buat pun, manusia lah Tuhan buat pun. Pandai buat kereta, pandai buat jet, pandai buat roket, macam-macam. Allah buat manusia. Tuhan-Tuhan yang disembah. Setengah-setengah ulama kata wa yakhluqu ma la ta'lamun, itu maksudnya benda lain yang kamu tak tahu tu. Dia kata ikan dolphin. Itu tafsiran saintifik, tafsiran berdasarkan sains. Ikan dolphin di laut itu, di mana ini sejenis ikan yang sangat baik, sangat mesra dengan manusia. Kalau manusia tu jatuh, dia akan bawa
pikul di atas belakang dia, bawa ke tepi dan campak ke tepi. Itu ikan dolphin. Ada kata ini maksud dia. Macam-macam lah pendapat. Tapi kalau kita kata kenderaan sekarang ni, siapa yang nampak dulu? Tak ada siapa pun terfikir macam kenderaan yang seperti yang ada pada zaman kita. Tapi itu nampak yang manusia buat, bukan Tuhan buat secara langsung. Yang Tuhan buat secara langsung itu ikan dolphin itulah. Atau lain-lain lagi. Allah SWT boleh buat yang seumpama itu. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah oleh manusia tidak pernah menjadikan apa-apa. Bahkan ia sendiri adalah makhluk. Sedangkan apa yang mereka sembah selain Allah tidak ada mencipta apapun. Sebaliknya mereka sendiri adalah makhluk yang dicipta Allah. Bayang-bayang setiap benda yang dijadikan Allah juga dengan hina tunduk dan bersujud kepadanya. Ayat 48. Bukan sahaja kejadian-kejadian Allah pokok saja yang sujud kepada Allah, yang Islam kepada Allah. Bayang dia tu pun tunduk. Bila bayang ke sini, tak akan jadi sebelah ni, terus sini. Ikut ketetapan Allah. Itu makna Islam. Tunduk, terima ketetapan Allah SWT. Awalam yarau ila ma khalaqallah. Mana bayang tu pun kejadian Tuhan juga. Khalaqa, tauhid khaliqiyah. Allah SWT menjadikan manusia dalam satu bentuk dan keadaan yang memastikan ia mati. Ada di antara manusia yang dipanjangkan umurnya sehingga menjadi nyanyuk setelah ia mempunyai ilmu yang cukup. Dengan itu terbukti bahawa Tuhan pencipta itulah yang mematikan. Dialah yang dapat menghilangkan ingatan dan kesedaran manusia. Dialah yang mempunyai kuasa mutlak. Jadi Allah yang buat belaka kita ni jadi ingatan kuat, ingat segala-galanya ingat. Allah yang buat. Kalau Allah SWT nak menghilangkan boleh. Yang elok-elok dulu ingat segala-galanya sampai masa dia jadi nyanyuk. Siapa yang buat? Allah SWT. Ini pun dikata khalaqa. Siapa yang buat macam tu? Allah yang menjadikan manusia begitu. Ini semua tauhid khaliqiyah. Untuk melihat manusia menjadi makhluk yang taat dan patuh padanya, Allah menjadikan bayang-bayang bagi kejadian-kejadiannya yang lain. Dia menjadikan bukit bukau dan gunung ganang sebagai tempat perlindungan. Selain itu, dia juga menjadikan pakaian yang dapat melindungi manusia daripada kepanasan dan melindunginya daripada ancaman senjata. Oleh itu, manusia hendaklah menerima Allah sebagai pencipta dan menjadi makhluk yang muslim dan patuh kepadanya. Jadi Allah semua buat itu. Begitulah ringkasnya. Kesimpulannya ialah jika manusia berfikir dan berenung, maka dia akan berjaya mendapat jawapan kepada persoalan, apakah yang mampu mencipta sama dengan yang tidak mampu mencipta? Maksudnya ialah, adakah pencipta dan bukan pencipta atau makhluk sama dengan khalik? Adakah begitu? Oleh itu, manusia hendaklah dapat membezakan dengan sebaik-baiknya antara khalik dan makhluk, lalu memilih ajaran tauhid yang suci dengan tidak mensyirikkan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab yang buat ini semua tak ada lain, Allah sahaja. Jadi patutlah kalau kita nak sembah, nak bersyukur kepada dia sahaja. Yang kedua, dalil-dalil tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid hakimiyah. Berapa banyak. Ini kalau kita perhatikan daripada awal sampai akhir ni, Quran ni memang jelas sekali nampak. Perjuangan utamanya ialah menegakkan tauhid, menghapuskan syirik. Kita kata, kenapa sungguh sangat nak tekan benda ni sampai banyak? Jangan kata begitu. Cuba kita tengok sekeliling kita. Atas nama agama mana yang tidak syirik? Berapa juta agama itu, agama inilah. Semua syirik. Tengok, tak selamat. Padahal ajaran-ajaran Nabi-Nabi yang didakwa sebagai orang-orang yang diikuti mereka, semua Muslim, semua bawa ajaran tauhid, tak selamat. Kerana Islam inilah kita dapat bertuah, dapat tauhid ni. Tauhid satu benda besar. Tauhidlah penentu akidahnya. Kalau tauhid tak beres, dari segi akidah-akidah yang lain, tak jadi. Dia kena situ dulu. Itulah asas utamanya. Sebab itulah ditekan sangat. Tauhid ini, tauhid ini, tauhid ini. Nak ceritanya Allah dari sudut mana sekalipun, tak ada tandingannya. Tak ada bandingannya.
Di dalam surah An-Nahl diberikan bermacam-macam dalil lain untuk membuktikan tauhid. Ia dinamakan ayah atau ayat. Maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Dia guna ayah. Inna fi dzalika la ayatan lil mu'minin. Misalnya, ayat atau ayat. Manusia diminta berfikir tentangnya dan merenunginya supaya akhirnya dia menerima Allah sebagai Khalik dan menerima tauhid khaliqiyah. Menerima Allah sebagai Rabb, lalu menerima tauhid rububiyah. Mana Allah yang mengatur, yang menjaga alam ini, Allah yang mengurus segala keperluan manusia dan keperluan makhluk-makhluk lain. Allah sahaja, tak ada berkongsi. Maka kita akan jadi terima Tuhan itu. Rububiyah, tauhid rububiyah. Menerima Allah sebagai ilah, lalu menerima tauhid uluhiyah, dan juga menerima Allah sebagai hakim dan pembuat undang-undang, lalu menerima tauhid hakimiyah. Itu ya. Nak pergi kepada tauhid semua. Tapi kena terima dulu. Kena terima dulu bahawa Allah itulah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Yang lain semua tak layak. Satu itu saja. Itulah makna tauhid. Tauhid uluhiyah. Dalam perkara-perkara yang telah dijelaskan hukumnya secara jelas dan tetap oleh Allah, kita tak boleh kata yang lain lebih baik. Hukum dia sahaja. Dialah yang terbaik. Tak boleh kata yang lain lebih baik. Walaupun nampak negara-negara barat sekarang ini banyak yang tak pakai undang-undang hukum bunuh, penjenayah, tak ada, tak mau pakai. Simpati, dia kata tidak berperi kemanusiaan kalau bunuh. Yang dia bunuh orang sama mana tu, berperi kemanusiaan di mana? Tak fikir tu. Sebab tu kata, undang-undang yang dibuat oleh manusia ni, setelah ada undang-undang kisah, kita tukar dengan tak ada kisah. Itu syirik. Bukan syirik ni menyembah berhala saja. Syirik dalam bab apa? Syirik fil hakimiyah. Dia kena ada tauhid hakimiyah. Sebab itu umat Islam tidak sensitif. Tidak sensitif. Sebab dia tak diajar tentang tauhid hakimiyah. Orang ubah undang-undang macam mana? Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ubah hukum yang Allah tetapkan dalam Quran. Misalnya kisah. Dia tak kata apa. Sebab apa? Dia bukan suruh kita semua berhala. Dia kata macam tu. Padahal pemerintah tu bawa kepada syirik tu. Menafikan tauhid hakimiyah. Kita tak boleh terima. Tapi itulah akibatnya. Kalau kita belajar akidah ni secara sempit, satu saja. Dan menafikan yang lain. Itulah akibatnya. Sebab itu, orang-orang barat ni, dia marah sangat kepada Wahabi. Sebab Wahabi yang ajar benda-benda macam ni. Kalau ajar benda macam ni, dia lah yang tergugat. Kalau tidak, tak apa. Orang Islam ni bagi dia semaya sudah. Bagi dia puasa sudah. Undang-undang dia tak kisah. Ikut buat macam mana pun. Urusan pemerintahan. Nak merintah, ikut dia. Dia tak marah. Tapi kalau terima tauhid hakimiyah, dia akan terjejas. Dia akan terjejas. Kita tidak akan mendaulatkan undang-undang dia. Tak akan kata bagus undang-undang dia. Bagus apa macam tu? Cuma fikir secara logik saja. Yang berapa ramai mati di masjid New Zealand itu. Kena bunuh. Tiba-tiba dia tidak dibunuh. Cuma di jail 500 tahun. Sebab dia tidak ada hukum bunuh. Nak bersimpati pula pada pembunuh. Berapa ramai orang mati. Cuba tengok. Betapa lemahnya undang-undang manusia. Jadi kalau kita terima baik itu, kata baik, itu sudah syirik. Lepas tu kata, nak menakut-nakutkan orang, dia kata, sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Dan ni dalam Quran. Itulah sebabnya kalau kita tak belajar cara lain, duk tahu sifat 20 saja. Ini bukan sifat Tuhan. Hakim. Dan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu apa? Itu apa? Sifat apa? Sifat siapa tu? Ahkamul hakimin. Apa bezanya dengan kudrat, qadir, muri, alim dan sebagainya? Apa beza? Semua sifat Tuhan. Kenapa 20 itu saja yang diberatkan, yang ditekankan? Soalannya ini tidak penting. Bahaya tu macam tu. Sebab itu kena kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran. Terimalah tauhid yang diajar oleh Quran. Bagus betul, bagus selamat. Dia kata Wahabi pula. Bukan kena mengenai Wahabi. Tak ada Wahabi pun tak jadi masalah. Sebelum Wahabi, orang tak terima ke tauhid hakimiyah. Rasulullah tak terima. Kalau dia tak terima, kenapa dia menjalankan undang-undang Islam? Mendaulatkan undang-undang Islam. Maknanya dia terima, dia telah pakai
Yang tu. Pada masa tu tak timbul, tak tahu di mana undang-undang barat ni. Undang-undang orang putih ni tak tahu. Mereka duduk dalam gua batu lagi pada masa tu. Kemudian dia belajar undang-undang, ilmu undang-undang dengan orang Islam di Sepanyol, dia buat cara dia. Kita pula pergi belajar undang-undang dengan dia. Asalnya dia belajar dengan Ibnu Hazm. Dengan Ibnu Hazm dan ulama-ulama kita di Sepanyol. Undang-undang Islam. Lepas tu dia rekod, dia cipta sendiri cara dia. Kita pun pakai undang-undang dia. Padahal undang-undang kita lebih bertamadun, jauh lama dah sudah memerintah dunia. Untuk meneruskan kehidupan manusia di bumi, Allah telah menyiapkan segala bentuk keperluan untuknya. Dengan merenungi dalil-dalil rububiyah, manusia akan memilih akidah tauhid. Dialah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit, lalu mengeluarkan bermacam-macam bijirin dan buah-buahan. Dengan memikirkan dan merenungi kejadian Allah, manusia seharusnya menerima rububiyah Allah dan seterusnya bersyukur kepadanya. Ayat 11. B. Ciptaan Allah untuk memenuhi keperluan manusia di bumi bukanlah daripada jenis yang sama, tetapi beraneka jenis. Setiap selain sedap dirasa, ia juga indah dipandang. Manusia sepatutnya menerima kekuasaan Allah setelah melihat dalil-dalil itu. Cuba tengok, yang macam padi itu, gandum pula berapa jenis pula. Kalau buah, berapa jenis pula buah, masing-masing rasanya lain-lain. Oh, begitu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Tiba-tiba kita tidak nak bersyukur kepada dia, bersyukur kepada orang lain. Adakah patut macam tu? C. Allah lah juga yang menghidupkan bumi dan menjemburkannya di musim bunga dengan melepaskan hujan setelah musim gugur. Manusia seharusnya menerima kemurahan Allah dan kasih sayangnya. Setelah melihat semua itu, ia seharusnya menerima kekuasaan Allah dan percaya juga akan adanya hari pembalasan di akhirat. Jadi semua tu kalau kita perhatikan, dia ada dua tadi. Ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk. Ada hidup, ada mati. Ada gelap, ada cerah. Begitulah ada lawan dia. Kesimpulannya nak bawa kepada apa? Kepada adanya hari kemudian. Hari pembalasan. D. Allah telah memberi kebebasan memilih antara baik dan buruk kepada manusia. Sesetengah manusia menyediakan minuman yang halal daripada buah-buah yang diciptakan Allah. Sesetengah manusia pula membuat minuman yang memabukkan daripada buah-buah itu. Orang-orang yang berakal hanya berpada dan berasa cukup dengan rezeki yang baik daripada Allah, lalu bersyukur kepadanya. Sementara orang-orang yang bodoh pula cenderung kepada rezeki yang haram. Dia buat arak pula. Langgar perintah Allah pula. Tuhan larang arak. Padahal dia buat daripada apa? Daripada buah anggur yang Allah buat. Daripada buah kurma yang Allah buat. Dan lain-lain. Maknanya dia tidak bersyukur. Sepatutnya ambil benda tu guna sebagaimana yang dikehendaki Allah, yang direstui Allah, baru bersyukur. Tidak ambil kesempatan daripada kejadian orang, lepas tu buat benda yang dilarang oleh dia. Itulah orang kafir, akibat kafir. Inna fi dzalika la ayat. Ada tanda di situ kepada orang-orang yang berfikir. Liqaumin ya'qilun, kepada orang-orang yang berfikir. Cuba tengok ayat sebelum itu. Inna fi dzalika la ayat. Semua disebut ayat. Ni tanda-tanda kebesaran Allah. Kepada orang yang mendengar, kepada orang yang berfikir, kepada orang yang menggunakan fikiran dia, macam-macam sebut. Allah itulah yang menjadikan lebah. Di sinilah dia ambil lebah ni. Surah ni nama lebah. Daripada ayat ni lah, ayat 69. Dialah yang memerintah lebah supaya menghisap madu bunga dan kemudian menjadikan madu yang begitu baik untuk kesihatan manusia. Orang-orang yang berfikir seharusnya menerima dalil-dalil yang menunjukkan hikmat, kudrat, rububiyah dan rahmat Allah pada kejadian lebah itu. Semuanya buat kerja untuk menyenangkan manusia. Siapa yang atur buat macam ni? Sehingga jadi mudah untuk manusia guna segala nikmat ini. Tak ada lain melainkan Allah. Sini pun ayat juga. La ayatan liqaumin yatafakkarun. Allah telah menjadikan bintang-bintang, bulan dan matahari semuanya berputar mengikut sistem yang telah ditentukan oleh Allah. Akibatnya di waktu malam bumi menjadi sejuk dan di waktu siang pula ia menjadi panas. Oleh itu manusia seharusnya memilih tauhid yang suci setelah menerima kekuasaan Allah, hikmat dan juga rububiyahnya. Dan juga
rububiyahnya. Ini pun la ayat. Ayat mana satu tanda, ayat mana beberapa tanda. Sebab itu malam, siang, matahari, bulan, bintang-bintang banyak. Semua itu tiap-tiap satu tu kalau difikirkan, memang kita akan dapat kesimpulan bahawa Allah lah yang menciptanya. Ya. Terusnya Allah membuat sistem yang seimbang dan teguh di langit dan di bumi, sehingga burung-burung dapat terbang di udara dengan senang. Orang-orang yang menyaksikan kenyataan yang membabitkan kekuasaan dan hikmat itu seharusnya menerima konsep tauhid yang suci. Ini pun disebut ayat. Orang-orang yang tidak merenung ayat Allah tidak akan mendapat hidayah, bahkan mereka akan berhak mendapat azab yang pedih. Maknanya Allah SWT bagi ancaman. Dia kena tengok tu, kena mikir, kena terima. Orang yang tak terima benda ni, tak merenung ayatillah, Allah tak akan bagi hidayah kepada dia. Orang-orang yang tidak menggunakan akal dan berdusta atas nama Allah tidak akan beriman kepada ayat-ayat Allah itu. Jadi ayat-ayat itu walaupun terang, kalau ada penyakit-penyakit tertentu, dia akan tak dapat terima, tak dapat hidayah. Ini 105 di dalam surah ni semua, surah An-Nahl. 3 sifat-sifat pimpinan Quraisy dan kesalahan-kesalahan mereka. Di dalam surah ini juga dibuat perbandingan di antara sifat-sifat pimpinan Muslim yang bertakwa dan pimpinan Quraisy yang musyrik. Cuba tengok, orang Muslim macam mana jadinya kalau dia mengentuk, dan kalau orang musyrik macam mana jadinya kalau dia memerintah. Ini dibuat perbandingan. Di dalam ayat pertama surah An-Nahl lagi telah dikatakan dengan jelas kepada orang-orang musyrikin bahawa zat Allah yang tidak beraib maha tinggi daripada kesyirikan yang kamu lakukan. Keputusan tentang tamatnya riwayat syirik dan orang-orang musyrikin Mekah telah pun ada. Nabi SAW yang terakhir telah pun membawa kitab yang terakhir. Ata amrullah fala tasta'jilu, dan seterusnya. B. Oleh kerana Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka dialah yang layak disembah. Tidak ada makhluk Allah yang layak disembah. Maha tinggi Allah daripada segala keaiban yang dikaitkan oleh orang-orang musyrikin dengannya dalam kepercayaan mereka yang salah. Ta'ala Allah amma yusyriku. C. Logik sungsang orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin berkata, tanpa keredaan Allah, tentu kami dan nenek moyang kami tidak dapat menyembah selain Allah. Tanpa keredaan Allah juga, kami tidak dapat mengharamkan apa-apa. Ini logik sungsang. Dia kata kalau Allah tidak merestui, macam mana kita boleh sembah berhala? Atau kita sembah berhala tak ada apa-apa pun, menunjukkan Allah merestui. Itu logik dia. Kalau tidak, tak akan boleh buat. Dan kamu kata Allah maha berkuasa sangat, sepatutnya dia halal lah kita. Dan kalau tak boleh sembah berhala, dia halal lah. Ini kita boleh sembah, menunjukkan dia restu lah tu. Itu logik sungsang. Kalau Allah betul-betul berkuasa, Allah hendak melaksanakan hukum dia dan tak ada siapa boleh halal, kenapa kita boleh kata haram barang yang Allah kata halal? Ini menunjukkan Allah merestui perbuatan kita. Ikut kita lah, nak buat macam mana? Itu logik dia. Ada juga yang pakai logik itu. Dia tak kira dah Allah SWT bagi kebebasan memilih kepada manusia. Bagi kebebasan pilih. Dia pilihlah. Sekarang ni dia nak yang mana. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Siapa nak kafir boleh pilih kafir. Siapa nak mukmin boleh pilih mukmin. Tapi ingat, orang yang zalim yang pilih itu, kami akan sediakan neraka. Takkan Allah merestui macam tu. Dia tak tengok yang tu. Dia ambil sekerat. Pada hari kiamat nanti, setelah melihat Tuhan-Tuhan yang disembah mereka, orang-orang musyrikin akan berkata kepada Allah, inilah orang-orangnya yang kami seru dan kami berdoa kepadanya selain Allah. Tetapi apa yang dikatakan mereka itu dilemparkan kepada mereka dengan dikatakan, kamu dusta. Orang-orang yang kamu sembah itu tidak pernah menyuruh kamu menyembahnya. Itu dialog di hari kiamat Allah SWT sebutkan di dalam surah ini 86. Inilah Allah SWT adalah Tuhan yang menghilangkan segala kemudaratan dan bahaya, kashifud dur,
Dialah yang menghilangkan segala kesulitan daripada hamba-hambanya. Orang-orang musyrikin Mekah sendiri apabila ditimpa bencana menyeru Allah. Tetapi setelah bencana hilang, mereka memilih jalan tidak bersyukur dengan mensyirikkan Allah. Ini ayat 54. Syaitan dan iblis hanya dapat mempengaruhi orang-orang yang menjadikannya sebagai teman dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Itu sahaja yang boleh dikuasai oleh syaitan. Ini ayat 100. Orang-orang musyrikin Mekah diingatkan bahawa Nabi Ibrahim, moyang mereka sendiri, adalah seorang yang sempurna. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu seorang sama seperti satu ummah. Inilah satu orang yang nilainya jutaan orang yang lain. Satu umat lah. Umat Melayu kita. Umat Melayu sama mana? Segala kelebihan yang ada pada Melayu ada pada dia. Satu orang, tapi nilainya sama dengan jutaan manusia lain. Sempurna, seorang yang sempurna. Beliau adalah seorang yang taat kepada Allah semata-mata. Beliau bukan termasuk orang-orang musyrikin. Musyrikin Mekah ni, dia kata dia anak cucu Nabi Ibrahim. Dia bangga. Nabi Ibrahim itu ajaran dia macam mana? Dah jadi rusak. Diwahyukan kepada Rasulullah SAW supaya betul-betul mengikut Nabi Ibrahim AS, yang bukan merupakan seorang musyrik. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang musyrikin. Sebab itu Allah SWT suruh ikut dia. Cuma kita tengok banyak sangat kaitan dengan Nabi Ibrahim. Selalu sebut Nabi Ibrahim. Patutlah kita dalam sembahyang tu baca kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim, dan seterusnya. Selepas sebut sallaita ala Muhammad, sallaita ala Ibrahim, barakta ala Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala alihi. Itu nampak sangat perkaitan itu. Ajaran yang sama, banyak. Asas-asasnya tu betul-betul sama. Bahkan ibadat-ibadat haji yang kita duk buat itu yang dimulakan oleh Nabi Ibrahim. 4. Kesempurnaan tauhid tidak mungkin dicapai tanpa menolak taghut. Sekalian Rasul yang diutuskan membawa perjuangan yang sama. Mereka menyuruh manusia beribadat dan taat kepada Allah semata-mata. Mereka melarang daripada mentaati dan mengikuti taghut. Taghut ini kuasa yang derhaka kepada Allah SWT. Tak kira lah, dalam bentuk kerajaan ke, dalam bentuk ajaran apapun, dalam bentuk ikutan agama ke, apa ke, yang derhaka kepada Allah, itulah taghut. Mana ikutan manusia yang salah. Ini setiap Nabi, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah. Kami utuskan pada setiap umat itu seorang rasul. Apa ajarannya? Ani'budullah wajtanibut taghut. Semua kata macam tu. Yang kelima, menolak syirik kepada min dunillah dan ghairullah. Di dalam surah ini juga dibuat perbandingan di antara Allah dan min dunillah dan ghairullah. Min dunillah itu adalah makhluk. Ia tidak dapat mencipta apa-apa. Kerana itu haram berdoa kepadanya. Sebaliknya Allah adalah Khaliq. Kepadanya lah sepatutnya manusia berdoa. Min dunillah, tidak berkuasa memberi sekecil-kecil rezeki pun. Yang mempunyai kuasa memberi rezeki hanyalah Allah. Manusia tidak boleh takut dan bertakwa kepada ghairullah. Manusia hendaklah hanya takut dan bertakwa kepada Allah, Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Tuhan yang wajib dan mesti kita taati dan patuhi segala perintahnya selama-lamanya. Binatang yang disembelih atas nama ghairullah. Ghairullah makna selain Allah. Haram dimakan. Binatang hanya disembelih atas nama Allah. Yang keenam, menolak kepercayaan yang tidak menerima hari akhirat dan dalil-dalil membuktikan adanya hari akhirat. Memandangkan pimpinan Quraisy tidak percaya kepada hari akhirat, di dalam surah ini diberikan bukti-bukti tentang adanya hari akhirat. Orang-orang musyrikin Mekah dengan bersumpah selalu berkata, Allah Ta'ala tidak akan menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Kata-kata mereka ini membayangkan kepercayaan mereka yang tidak menerima adanya hari akhirat. Ayat ke-38. Min dunillah, yang mereka berdoa kepadanya adalah orang-orang mati, bukan hidup. Kadang-kadang manusia ni, yang Islam pun malainya sekarang ni pun ada
macam-macam nama firqah tu pergi duduk minta di kubur dengan orang mati. Ini pun satu bentuk syirik juga. Dalam Quran sudah sebut dah. Dulu tak ada macam tu, tapi mari ajaran sesat macam-macam namanya. Selalu bawa orang pergi kubur. Pergi kubur tu bukan pergi kubur nak ziarah kubur, nak mendoakan orang yang mati tu, bukan. Nak pergi minta dengan orang mati. Ini satu bentuk kesyirikan. Min dunillah lah tu. Min dunillah. Tak patutnya minta. Ni minta anak, minta rezeki, minta apa dengan orang dalam kubur. Orang dalam kubur tu perlukan kita, mengharapkan kita. Dengan sebab itu kita perlu sembahyang jenazah dia, minta doa untuk dia. Dia tak boleh nak minta doa dah. Kita pula pergi suruh dia berdoa dengan Allah. Pelik tu. Mereka pun tidak tahu sampai bila mereka akan berada di alam barzakh. Bila akan berlaku kiamat. Dan bila pula mereka akan dibangkitkan daripada kubur. Tak tahu. Amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ada juga manusia. Itu pun taghut juga. Orang yang mati itu tak ada salah apa-apa. Ini penyakit manusia. Penyakit umat yang lalu sudah merebak, menular juga kepada umat Islam. Pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan seorang saksi dari kalangan setiap umat. Pada ketika itu orang-orang kafir tidak dibenarkan memberi alasan. Mereka juga tidak akan dibenarkan mendapat keredaan Allah. Di hari kiamat nanti seorang saksi akan dibangkitkan untuk orang-orang musyrikin Mekah pula. Rasulullah SAW akan dibangkitkan sebagai saksi yang menentang mereka. Bukan saksi yang membela kita. Tak, Rasulullah bela kita, bagi syafaat kita. Ini tidak. Rasulullah bangkit jadi saksi menentang kita. Oh, nyaya. Kalau macam tu, teruklah. Mereka lah yang dahulunya tidak percaya kepada Rasulullah dan menolak seruan Al-Quran yang merupakan rahmat semata-mata. Di hati orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, tidak menerima seruan tauhid, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Orang-orang yang bertakwa pula percaya kepada hari akhirat. Bagi mereka akhirat adalah syurga dan darul muttaqin, negeri orang-orang yang bertakwa. Kepada orang-orang Islam yang berhijrah kerana dizalimi akan diberikan ganjaran yang baik dan tempat tinggal yang terbaik di akhirat nanti. Perumpamaan buruk hanya layak diberikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Allah pula mempunyai sifat yang terbaik. Orang-orang yang kafir akan mendapat azab yang besar dan kemurkaan Allah kerana mereka mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi makna sifatnya orang Islam tu, dia sentiasa melebihkan akhirat, ingat akhirat, bukan mengutamakan dunia. Orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat itulah yang pasti akan menyesal dan menanggung kerugian di akhirat nanti. Diberitahu kepada orang-orang musyrikin Mekah bahawa moyang mereka, Nabi Ibrahim, kerana berakidah tauhid, telah mendapat kebaikan dunia dan di akhirat pula baginda termasuk dalam kumpulan orang-orang yang saleh. Maknanya masuk syurga lah. Orang saleh masuk syurga. 7. Kesombongan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy. Macam-macam lah ni, panjang ni kan. Panjang ni. Bacalah. Ni 11. Tuntutan menunaikan hak Allah dan janji Allah. Kita orang Islam berjanji dengan Allah. Bila berjanji dengan Allah, dan sebagaimana yang kita tahu, janji-janji kena jaga. Yang lain-lain pun begitu juga. Manusia diperintahkan supaya menunaikan janji yang telah dibuat mereka dengan Allah. Ayat 91 ni. Wa aufu bi'ahdillah idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. 91 ni janji ni. Wa aufu bi'ahdillah idza 'ahadtum. Apabila kamu berjanji, kamu kenalah ingat janji kamu dengan Allah juga. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Jangan kamu batalkan janji setelah diperteguhkan janji itu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksinya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan seterusnya.
Jangan kamu jadi seperti perempuan tua yang menjalin jalinan kainnya. Selepas itu, sehelai demi sehelai benangnya ditanggalkan. Jangan buat macam tu. Yang ni banyak kalau kita nak bincang. Yalah, tak habis. Quran ni sangat luas kan. Sebab kita baca Quran ni bukan baca sejarah saja. Kalau kita nak sesuai dengan zaman kita, banyak. Bukankah setiap pemerintah bila naik tu, bila dilantik tu bersumpah dengan nama Allah, billahi, Allah, wallahi, wabillahi, watallahi, begini, akan jaga negara, akan gini, fa'at. Semua macam tu. Bukan sahaja menteri-menteri, raja pun macam tu. Lepas tu apa? Kadang-kadang kita tengok yang dijanjikan, yang disumpah nak jaga bangsa, nak jaga agama, apa dia buat? Betul-betul tak ubah seperti penat-penat buat. Penat buat. Bukan senang nak lahir sebuah negara Malaysia. Negara mana-mana pun bukan senang. Perjuangan orang yang fikir tu ke mana-mana pun. Dia letak agama persekutuan dalam perlembagaan. Apa makna? Besar makna. Tapi kadang-kadang dicerobohi gitu saja. Di mana jaminan untuk orang Islam, untuk agama Islam? Kadang-kadang nak cakap dalam masjid, nak cerita tentang keburukan, nak cerita tentang kebatilan, agama kafir pun tak boleh. Ini kau bersumpah dengan nama Allah, nak jaga agama Allah, nak jaga bangsa, gini. Dan berapa banyak yang jual itu menyebabkan bangsa ini, negara ini akan tergagal. Padahal ada sumpah nak jaga. Gitu kan cara. Ini kerja bodoh. Seperti orang jalin baju, sweater ke, ataupun muffler ke, ataupun kita kata jalin baju, jalin cadar, bukan main lama tu, pandai macam mana, cepat macam mana pun. Dia kait ke dia dalam bentuk mengait ke, ataupun dalam bentuk jalin, lama. Tiba-tiba selai dia berselai dia buat. Kerja apa dia? Kerja sia-sia. Yang kita tiba-tiba satu hilang kuasa. Apa makna? Ini semua ayat ni memberi pengajaran kepada kita. Kalau betul-betul kita bersumpah nak jaga betul-betul lah. Ini lepas satu-satu hak umat Islam dicabuli, dipermain-mainkan. Tak ada buat apa. Mereka dituntut supaya tidak membelakangkan janji dengan Allah semata-mata untuk mendapat kepentingan dunia yang murah. Jadi kita kadang-kadang nampak janji yang berjumpa dengan orang, itu saja. Janji untuk membentuk negara, untuk memerintah, itu lebih besar lagi. Kerana dunia semata-mata.